Kita bersama dengan Dr. Nur Karilawati Abdul Karim, Associate Professor Universiti Sains Islam Malaysia. Hari ini kita bersempena dengan Forum Kandungan yang ke-20. Kan kita nak educate lah kepada semua content creator, kata je kan, ataupun sesiapa sajalah yang membuat kandungan secara atas talian dan sebagainya. Tahun ini adalah ulang tahun Forum Kandungan yang ke-20. Jadi setiap dari kandungan yang kita paparkan di social media, di mana-mana saja perlu ada etika dan garis panduan kod kandungan yang menggariskan amalan dan piawaian etika untuk penghasilan dan penggunaan kandungan di semua platform digital terutamanya. Okey. Jadi mungkin sebagai mukadimahnya kan, doktor, kenapa pentingnya orang kata influencer ni, kan, influencers ataupun kalau dalam bahasa Melayu ni kita panggil pempengaruh untuk mendedahkan untuk mendedahkan promosi berbayar kepada penonton mereka dan apa agaknya etika garis panduan yang perlu kita ketahui nak educate influencers ni, doktor, untuk menjadi pengiklan yang bertanggungjawab. Itu dia. Ya. Terima kasih, Lin. Saya rasa topik ni amat menarik dan sangat penting ya. Bila saya beritahu kawan-kawan saya tadi pun, mereka kata memang is about time. Memang inilah masanya kita menjelaskan kepada masyarakat ya, bahawa influencers ni bukan sekadar orang kata idola kita. Sebab kita ni influencer ni kita anggap sebagai idola. Kita rujuk dia, kita tiru dia, kita nak pakai tudung macam dia, kita nak cakap macam dia, tak nyanyi macam dia kan. Seolah-olah kalau kita himbau kembali zaman Rasulullah ya, zaman sahabat dulu, sekiranya ada seorang itu yang kita ikut dia, kita ni dah dianggap sebagai followers kan. Ini kawan saya pun mention, dia cakap tadi, betul lah doktor. Memang kita ni kalau jadi influencer, kita perlu menjadi influencer yang bertanggungjawab. Kenapa? Kerana kita akan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh kita punya pengikut. Kan? Kita tak mungkin tak tahu, kita rasa biarlah, saya just nak ni saja. Tapi salah satu daripadanya, apa yang Lin cakap tadi tu penting, ialah sama ada perlu tak mendedahkan promosi berbayar kepada penonton mereka. Bagi saya secara personal ya, secara seorang yang bukan influencer pun, mungkin Lin banyak ramai followers tetapi sebagai seorang insan, sebagai hamba Allah, khalifah Allah di muka bumi kita ni, Allah supaya kita selalu beringat utamanya influencer di dalam kalangan masyarakat Islam ni. Kita ramai. Sebenarnya influencer ni terkenal dalam masyarakat Melayu Muslim. So kita nak pakai, kita nak beli apa-apa pun, kita tengok juga review selalunya kan. Kalau kita nak beli dekat online Lazada, kita tengok review. Dan ada juga influencer ni yang dibayar oleh produk-produk yang tertentu. Yang mungkin pengguna tak tahu pun. Kita ikut apa influencer kata, bagus ubat ni, cantik, pakai ni, pakaian ni cantik, pakai tudung ni cantik, selesa dan sebagainya. Tambahan pula sekiranya influencer tersebut membawa imej seorang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi lah. Orang berpandangan bahawa ustaz cakap, kita kena dengar, kita kena buat apa yang ustaz cakap. Itu bahaya. Dan dalam di situ, sekiranya seorang ustaz atau ustazah ataupun sesiapa sajalah sebagai dianggap sebagai influencer, mereka perlulah ikhlas. Mereka perlulah terbuka. Mereka hendaklah memaklumkan kepada penonton. Sebab saya letakkan diri saya sebagai penonton dan juga sebagai penonton ataupun pengguna. Kita mesti nak tahu apa mana sumber keuangannya. Kita tak nak bersubahat. Kita tak nak berlaku orang kata apa, kalau kita suka, kita follow seseorang itu, seseorang influencer, kita sebenarnya menyumbang kepada saham. Kalau sekiranya apa yang dia buat tu kita tak tahu kan, kita tak tahu halal ke sumbernya tu. Mungkin ada agenda tangan-tangan gaib daripada luar negara yang nak mencetuskan huru-hara dan sebagainya. Di situ saya punya pokok pangkalnya, kita perlu tahu, kita berhak untuk mengetahui sebagai penonton dan sebagai pempengaruh ataupun influencer. Jadi dia juga
perlu bertanggungjawab. Masya-Allah. Dr. Nur Karilawati ada kongsikan macam-macam lah mengenai apa tu orang kata etika, panduan, garis panduan kod kandungan, sebagaimana pempengaruh ni mempunyai satu tanggungjawab yang besar untuk mempengaruh audiensnya, especially di platform digital. Dan tadi ada macam-macam yang Dr. Nur Karilawati kongsikan, ada mengenai self regulation, sebab tadi doktor kata dia bukan satu one way je. Dia bukan kita tengok kepada influencer tu sahaja, tapi kepada audience yang memandang influencer ni juga perlu bijak sebenarnya dalam memilih influencer. Dalam rasa untuk terpengaruh dengan influencer tu, kita pun perlu bijak. Okey doktor, mungkin boleh dikongsikan, disambungkan. Okey, saya rasa itu satu pandangan yang amat penting ya. Yes. Peringatan lah buat diri saya juga, sebab anak saya pun dia seorang influencer, bukanlah influencer kepada kawan-kawan dia, tapi kita semua sebenarnya influencer dan kita juga seorang mungkin follower kan. Yes. Kita akan ada ikon-ikon seseorang yang kita minat dan kita ikut. Tapi dalam masa yang sama, janganlah kita terjebak, maksud saya dekat sini ialah kita kena ada sense of responsibility ataupun rasa tanggungjawab yang tinggi, ya, dan juga konsep self-regulating ni, iaitu pemantauan ataupun kawal selia kendiri. Sebab kita sekarang ni, kita ni duk ikut apa yang content forum cakap, apa yang kerajaan cakap. Lepas tu kita asyik marah pihak-pihak yang tertentu. Kenapa tidak dikawal selia dan sebagainya, ya? Tapi sebenarnya sikap kawal selia kendiri ni adalah lahir di rumah. Yes, ya, betul. lahir di rumah kita. Betul. Di dalam kalangan anak-anak kita sendiri, kita kena sentiasa beringat. Itu salah satu tanggungjawab yang besar sangat dalam era digital. Betul. Di mana anak-anak begitu terdedah, kita pun tak ada masa, ya, nak tengok apa yang dia tonton, siapa yang dia follow, siapa yang follow dia. Betul. Dalam Instagram, Instafamous dan sebagainya kan. Yes, betul. Tiba-tiba sikap dia berubah. Tiba-tiba saja dia punya percakapan tu sebab dia ikut dia punya influencer. Itu gerak-geri. Kenali anak kita tu penting. Kendiri tu maksudnya kita tengok diri kita sendiri, kita tengok apa yang kita telah beri pada anak-anak. Tapi ramai juga yang kata, manalah kami ada masa. Allah. Doktor, saya ni kerja, kadang-kadang saya kerja pagi, saya sambung kerja malam, pergi berniaga pula. Nak menambah isi rumah punya pendapatan kan. Saya memang terharu juga di situ, ya. Di sini saya juga tidak menyalahkan ibu bapa, saya juga tidak tunjuk jari pada sesiapa sebab saya juga ibu kepada anak-anak saya kan. Tapi kat sini kita usaha, ya. Ingat ya, doa ibu tu dimakbul. Maksudnya kita minta ke Allah, kita doa pada Allah supaya anak-anak kita ni terpelihara, dan dalam masa sama kita kena didik anak kita. Pesanan satu hari satu ayat pun jadilah. Abang buat apa tu? Adik, kakak buat apa tu? Kan? Itu maksudnya pemantauan ataupun kawal selia kendiri. Ya? Perlu diterapkan di rumah. So, sebagai influencer juga, dia pun janganlah buat statement-statement yang sebagai orang kata apa, kenyataan-kenyataan yang boleh menggugatkan keharmonian sesama kaum ataupun dalam masyarakat kita kan. Tunjuklah contoh yang baik sebagai influencer, dan begitu juga sebagai followers. Ya, itu kita ada adab kepimpinan dan juga kepengikutan. Dalam Islam ni memang dah ada. So sebenarnya itulah orang kata apa, kalau dalam Islam tu dia selari dengan apa yang asas tauhid yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh-contoh qudwah hasanahnya, semua tu sebenarnya tak asing. Ya, Elin? Betul. Jadi itulah dia, bermula daripada rumah jugalah kesimpulannya mungkin kepada anak-anak muda, sebab sekarang ni ramai anak-anak muda yang terikut-ikut dengan influencers. Okey, jadi memang kepercayaan tu dah diletakkan kepada influencers. Tapi sebenarnya kalau foundation di rumah itu kuat, orang kata segala anasir daripada luar ataupun external factors tidak mudah untuk mempengaruhi anak-anak lah sebenarnya. Dan dalam ibu ayah sibuk mencari nafkah, sebenarnya penting
penting, akar umbi dia, akar mendidik dengan agama dan juga sunnah dan kasih sayang tu yang penting sebenarnya. Macam mana doktor cara yang boleh kita lakukan sebagai pengguna untuk elakkan iklan seperti ini dan untuk melindungi diri kita ni? Sebenarnya macam mana cara dia? Ya. Saya rasa selari dengan hasrat semualah ya untuk melindungi diri, melindungi orang lain, melindungi semua masyarakat kita. Betul. Saya rasa sebagai pengguna pengguna ataupun followers ni, sebelum kita membeli ataupun mendapat apa-apa khidmat mengguna apa-apa produk sekalipun, produk kesihatan, produk kecantikan dan sebagainya, mungkin kita terpengaruh dengan influencer kita, tapi kita perlulah bijak dan selidik. Betul. Selidik ni memang sunnah memang disebut dalam Al-Quran, disebut dalam sunnah, supaya kita menyelidik dulu apa sumbernya, siapa yang cakap ni. Kadang-kadang memang ada yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran juga untuk nak mengangkat dia punya produk tu. Yang itu kepada influencer di luar sana, jangan sekali-kali kepada pengguna juga, sekiranya ada melihat mana-mana iklan daripada influencer idaman ataupun pujaan awak tu, jangan sekali-kali ikutlah, selidik dulu. Nombor 1, nombor 2, boleh buat laporan. Boleh laporan di MCMC ataupun di dalam konten forum sekalipun. Kita memang ada biro untuk melaporkan kes-kes sebegini yang boleh menimbulkan kegusaran, keraguan dan juga salah guna produk dan sebagainya, yang akhirnya boleh mengancam nyawa. Boleh juga dalam keadaan kita nak tengah mengajak semua orang ni supaya nak mencapai imuniti kelompok dengan mendapatkan vaksin ni. Kalau 5% memang banyak sangat overclaim produk-produk yang terlebih. Kenyataannya tak payah ambil vaksin. Tak payah ambil vaksin dah ni. Saya dah dapat vaksin. Saya dah dapat COVID. Saya tak payah ambil vaksin. Saya makan saja produk-produk yang begini-begini. Sebab ada dalam ustaz ni, orang ni cakap boleh menyembuhkan. Penawar segalanya. Penawar segala-galanya. Masya Allah. Sebenarnya kita lupa bahawa Allah dah suruh kita berikhtiar. Betul tu. Itulah dia. Kita kena tekankan itu kepada pengguna. Betul tu. Ingat dua tadi tu. Jadi selidik dulu produk. Betul. Buat laporan sekiranya ada kes-kes penipuan. Itu hak anda sebagai pengguna. Jadi selidik dulu, okey, dan insya-Allah macam apa yang kita dengar tadi, macam doktor cakap, kesimpulannya ia bukan sahaja terletak, okey, memang tanggungjawab tu terletak kepada pengaruh itu ataupun influencer itu dalam periklanan, tetapi sebagai seorang pengguna juga kita perlu bijak, kita perlu didik diri kita dulu, penuhi diri kita dengan ilmu, okey, dan bukan main redah je, bukan main beli je, kan. Jadi kita kena jadi pengguna yang bertanggungjawab untuk kita memastikan apa yang kita beli dan apa yang kita consume itu baik untuk diri kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Jadi terima kasih banyak kepada doktor atas kesudian hari ini bersama dengan kita dan juga orang kata memberi sedikit didikan lah kepada sahabat-sahabat Zayan hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi pengguna yang bertanggungjawab, dan kepada influencers yang bersama dengan Lin hari ini, jadilah influencers yang bertanggungjawab, insya-Allah, sebab nanti ini semua akan dipersoalkan nanti di akhirat nanti, masya-Allah. Okey. Kan. Jadi sama-samalah kita. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak doktor untuk hari ini. Sama-sama, Lin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.